Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan malam yang ke-14 Zulhijjah, yang mana kita dapat bertemu sekali lagi dalam kita menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang penyusunan ayat-ayat di dalam surah-surah Al-Quranul Karim, yang mana penyusunan ini kita ingin melihat kepada pembukaan dan penutupan bagi ayat-ayat di dalam surah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, berdasarkan kepada apa yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu, kita telah sampai kepada surah yang ke-93, iaitu surah Ad-Duha. InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat lagi 6 surah selepas surah Ad-Duha, iaitu bermula daripada surah Asy-Syarah, surah yang ke-94, sehinggalah kepada surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita mulakan dengan surah Asy-Syarah. Seperti biasa, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan, kalau boleh buka Quran terjemahan bagi memudahkan melihat kepada ayat-ayat yang kita akan bincangkan. Kalau kita dah hafal ayat tersebut, lagi baik, maka kita boleh mengingat kembali dengan secara hafalan. Tapi kalau kita tak hafal, jadi elok kalau kita dapat melihat mushaf, kita melihat Al-Quran, surah Asy-Syarah, yang mana surah Asy-Syarah ini surah yang berada pada muka surat 597. Dalam masa yang sama, insya-Allah saya akan tunjukkan nota rujukan yang sempat saya siapkan di akhir minit sebelum bermulanya kelas pada malam ini. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan setelah habis kesemua surah yang kita pelajari. Kita akan lihat di manakah nota bagi surah-surah yang belum dikongsikan. InsyaAllah, tuan-tuan jangan bimbang. Cuma kena sabar sikit. Saya siapkan kesemua sampai surah An-Nas. Nanti saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita mulakan dengan surah Asy-Syarah. Surah Asy-Syarhi. Okey. Surah Asy-Syarhi ini merupakan surah yang mengandungi 8 ayat, ya, yang mengandungi 8 ayat. Jadi macam mana kita nak melihat pembukaan dan penutupan, ataupun kita boleh melihat dari sudut pecahan ayat itu dari sudut bahagian surah. InsyaAllah nanti kita akan lihat. Terlebih dahulu ingin saya mengulang kembali tentang tujuan bagi surah Asy-Syarah. Okay. Surah Asy-Syarah ini, kalau kita membuat kombinasi, menggabungkan maklumat dengan surah Ad-Duha, surah Asy-Syarah ini adalah ayat-ayat yang menyempurnakan maklumat yang ada pada surah Ad-Duha. Menyempurnakan maklumat maksudnya surah Asy-Syarah ini surah yang menerangkan dengan lebih lanjut
nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tak cukup kalau kita hanya merujuk surah Ad-Duha tapi kita tidak merujuk surah Asy-Syarah. Begitu juga tidak lengkap kalau hanya merujuk surah Asy-Syarah tapi tidak melihat pada surah Ad-Duha. Kenapa kita kata tidak cukup dan tidak lengkap? Kerana kedua-dua surah ini diturunkan sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang sama diturunkan dua surah. Turun terlebih dahulu surah Ad-Duha, kemudian diturunkan oleh Allah surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Secara lebih khusus, surah Asy-Syarah ini adalah surah yang Allah menceritakan nikmat keringanan dakwah yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh rujuk pada ayat nombor 2 dengan ayat nombor 3. Ini secara ringkas tujuan bagi surah Asy-Syarah. Jadi mari kita lihat kepada apakah pembukaan bagi surah Asy-Syarah. Begini. Surah-surah yang pendek, seperti mana surah yang berada pada surah-surah pendek ni, maksudnya surah yang ayat-ayatnya sangat sedikit, macam surah Asy-Syarah kan, 8 ayat. Jadi agak sukar untuk kita melihat pembuka dan penutup. Kenapa kita kata sukar untuk mencari pembuka dan penutup? Kerana kalau kita letak pembuka dan penutup, dia maklumat tu dia akan ada yang tertinggal. Sebab kalau sebelum ni kita jumpa senang tengok pembuka dan penutup. Tetapi kaedah yang kedua, kita boleh melihat segmen bagi surah-surah tersebut. Segmen ni maksudnya kita melihat pembahagian. Kalau kita buat pembahagian, maknanya kita kena ambil ayat tu lengkap. Kalau ayat tu ada 8, macam mana kita nak bahagi ke 8 ayat itu mengikut topik-topiknya? Kalau kita melihat sudut pembuka penutup, kita tidak melihat ke semua ayat. Kita hanya melihat pembuka dan penutup. Tetapi kalau ada pembuka, kalau ada penutup, mesti ada pertengahan dia. Tetapi ini kaedah ini kita ambil sudut lain, kita melihat dari sudut segmen, iaitu pembahagian yang ada pada 8 ayat surah Alam Nashrah. Bahagian yang pertama, kita ambil 6 ayat yang pertama. Kita ambil 6 ayat yang pertama, diletakkan sebagai segmen 1 ataupun bahagian 1. Allah menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam erti kata yang lain, bahagian 1 ni Allah menyebut tentang kepelbagaian nikmat yang Allah kurniakan. Okey. Jadi, kalau kita dah ambil konsep bahagian, maka ayat yang berikutnya kita mesti mula dengan ayat selepas nombor 6. Sebab bahagian 1, ayat 1 sampai ayat 6. Maka bahagian berikutnya kita ambil ayat 7 hingga ayat 8. Jadi ayat 7 dan ayat 8 kita jadikan dia bahagian yang kedua. Jadi bahagian yang kedua kita ambil ayat 7 dan ayat 8. Maknanya lengkap keseluruhan 8 ayat. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada bahagian 2, dia berkaitan dengan bahagian pertama.
Berkaitan tentang apa? Masih lagi membicarakan tentang nikmat. Kalau bahagian satu cerita tentang pengurniaan nikmat, maka bahagian dua Allah menceritakan tentang bagaimana pengurniaan nikmat pada bahagian satu tadi perlu disyukuri. Dalam arti kata lain, bahagian 2 surah Al-Nashrah ini menyebut tentang cara mensyukuri nikmat. Okey, untuk lebih jelas lagi, izinkan saya memaparkan keterangan ayat bahagian 1 dulu. Okey, bahagian 1 kita sebut pasal nikmat, ringkasan dia mudah. Okey, nikmat itu kalau kita baca, ada nikmat dilapangkan dada, dihilangkan bebanan, ditinggikan nama, dan Allah bagi nikmat di sebalik susah itu ada banyak senang. Kalau nak tengok nombor ayat, kita boleh ambil, kalau ayat 1 cerita tentang nikmat dilapangkan dada, ayat 2 dan ayat 3 diceritakan nikmat diringankan bebanan, ayat nombor 4 nikmat ketiga ditinggikan nama, kalau ayat 5 dan 6 kesenangan melebihi kepayahan. Okey, jadi kita boleh, kalau kita baca ayat ni, kita dapati Allah cerita tentang nikmat. Okey. Jadi, kalau bahagian pertama Allah menyebut tentang nikmat, maka bahagian yang kedua Allah menceritakan tentang macam mana kalau dah dapat nikmat itu boleh dikekalkan. Okey, cara nak mengekalkan nikmat adalah jalannya bersyukur. Okey. Tuan-tuan boleh tukar bahagian dua ni dengan tuan-tuan boleh tukar mensyukuri nikmat dengan cara meraih nikmat. Cara meraih nikmat. Boleh juga. Ataupun cara mensyukuri nikmat. Apa beza cara meraih nikmat? Okey. Jalan nak dapat nikmat pada bahagian satu tadi, jalannya adalah syukur. Jadi kalau orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Allah akan kekalkan nikmat yang sedia ada. Boleh, tuan-tuan boleh ubah ayat dia, tetapi dia mesti ada kaitan dengan nikmat seperti mana bahagian yang pertama. Okey, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat. Cara mensyukuri nikmat itu ada dua. Iaitu ayat 7, kena konsisten melakukan ibadah. Ibadah ni, dia terbahagi kepada ibadah yang wajib, ibadah yang sunat. Ataupun ibadah yang berbentuk hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, ataupun perkara-perkara duniawi dengan perkara-perkara ukhrawi. Okay. Ayat nombor 8, Allah menyebutkan tentang apapun ibadat yang dibuat, pekerjaan yang dibuat, maka mestilah bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi kita dapati ayat 7 dan ayat 8 menjadi bahagian yang kedua bagi bahagian yang pertama. Okay, sebab itu kalau surah-surah yang pendek ini kita senang nak mencari bahagian dia. Kita boleh nampak link dia tu. Tapi kalau surah-surah yang ayat depan banyak, panjang, maka kita boleh lihat dari sudut pembuka dan penutup. Tapi sebab kita dah masuk kepada ayat pendek ni, dia agak sukar untuk hanya letak satu maklumat pada pembuka. Lepas tu saya lebih senang untuk kita lihat kepada pembahagian. Tapi nanti
ada juga pembuka dan penutup. Saya akan tunjukkan selepas ini. Jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, boleh juga melihat dari sudut pembahagian. Pembahagian kita buat pecahan ayat-ayat. Kalau ayat pendek senang kita nak pecahkan. Kita akan nampak perkaitan dia. Okay. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat kita dapat sesuatu maklumat pada cara kita mendalami maklumat di dalam surah Asy-Syarah. Baik. Untuk kalau nak lebih lanjut, sudah pasti kena mentadabbur daripada satu ayat kepada satu ayat. Kita terus kepada surah At-Tin. Baik. Surah At-Tin adalah surah yang Allah mengajak kepada kita semua supaya kita ikutlah wahyu yang Allah Ta'ala telah turunkan. Jadi surah At-Tin ni yang ada 8 ayat. Sama je jumlah ayat macam surah Asy-Syarah. Okay. Cuma surah At-Tin, tujuan dia Allah Ta'ala nak Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengajak kita semua supaya ikutlah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Allah yang menurunkan wahyu itu adalah Hakim yang paling adil. Allah yang menurunkan wahyu itu adalah Tuhan yang maha hikmah. Itu dari sudut tujuan surah. Jadi kalau kita melihat, kalau kita nak faham surah, kalau kita tengok tujuan surah, kita boleh ambil maklumat seperti yang dipaparkan. Okay. Untuk kita melihat dari sudut pembuka penutup, ataupun kita nak melihat segmen surah ataupun bahagian surah, kita kena pecahkan daripada 8 ayat tu, macam mana kita nak asingkan dia. Tapi walaupun 8 ayat tu kita pecahkan pada pembuka penutup ke, bahagian 1, bahagian 2 ke, sudah pasti dia tak akan lari daripada tujuan surah seperti yang kita paparkan. Okay, kita lihat dari sudut pembukaan surah At-Tin. Yang ni saya melihat dari sudut pembuka. Yang ni kita senang nampak dia. Okay, kita tengok ayat 1 dengan ayat 3. Kita tak ambil keseluruhan ayat, tapi kita ambil ayat 1 sampai ayat 3 saja. Kalau ayat 1 sampai ayat 3, Allah menceritakan sebenarnya mengikut pentafsiran sebahagian para ulama, ayat 1 sampai ayat 3 surah Tin, Allah nak memberi fokus kepada tempat diturunkan wahyu. Ini bermakna ayat 1 sampai ayat 3 ada berkaitan dengan tempat, nama tempat. Apa nama tempat tu? Kita tengok. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3, kita akan jumpa tentang tempat tumbuhnya buah tin dengan buah zaitun. Yang kedua, Gunung Tursina. Yang ketiga, ayat nombor 3, kota yang aman iaitu Mekah. Sebab itu para ulama mereka mengatakan penyebutan buah tin dengan buah zaitun sebenarnya Allah nak merujuk kepada tempat. Tempat apa? Dia merujuk kepada bumi Syam. Bumi Syam seperti Palestin, Syria, Jordan. Kenapa Allah sebut tentang bumi Syam ni? Bumi Syam ni bumi yang dipenuhi dengan buah tin, dengan buah zaitun. Adakah Allah sengaja
bersumpah dengan nama tempat tumbuhnya buah tin dengan buah zaitun itu. Jadi para ulama mereka mengatakan di sebalik penyebut tentang nama tempat ni nak dikaitkan dari sudut penurunan wahyu. Diselidiki, didapati. Kata para sebagian ulama tafsir yang merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Kalau gunung Tursina, al-ma'lum kita semua dikaitkan dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau kota yang aman ataupun negeri Makkatul Mukarramah, semua orang tahu adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kaitan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dikaitkan dengan tempat diturunkan wahyu? Okey, jelas? Boleh faham Okey. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Okey, sekarang kita pergi pula kepada penutup dia. Okey, kalau kita pergi kepada penutup, kita ambil ayat akhir sekali. Okey, ayat nombor 8. Ayat akhir sekali, kita akan menemukan Allah memperihalkan tentang dirinya yang telah menurunkan wahyu di bumi Syam, di Gunung Tursina, di kota Mekah tadi. Jadi ayat 8 kan, bukankah Allah kata alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jadi ayat 8 ni kalau kita baca dia dalam bentuk persoalan. Yang apa bentuk persoalan tu sebenarnya Allah nak menetapkan betapa Allah ni sangat bijaksana Allah ni. Apa berkaitan dengan pembukaan? Okay, kalau pembukaan menyebut tentang Allah memilih untuk diturunkan wahyu kepada tempat-tempat tadi itu, maka Allah menerangkan bahawa Allah tu dia maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mengetahui kenapa dia pilih tempat-tempat itu untuk diturunkan wahyu. Kenapa manusia-manusia ini perlu ikut wahyu itu. Diterangkan oleh Allah bahawa Allah tu Tuhan yang maha hakim, yang paling adil, yang maha bijaksana. Yang telah menurunkan wahyu tadi tu. Sebab tu 3 tempat tadi dikaitkan dengan umat yang besar. Apa umat yang besar? Nabi Isa dikaitkan dengan apa? Dengan kumpulan apa? Nasrani. Kalau Nabi Musa dikaitkan dengan golongan Yahudi. Nabi Muhammad umum. Jadi sebenarnya apa berkaitan pembuka dan penutup? Pembukaan Allah menerangkan tentang wahyu yang Allah turunkan di tempat-tempat tu. Okey, tapi kalau penutupan Allah menyebutkan tentang dirinya itu yang memilih tempat-tempat itu diturunkan wahyu. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat bijaksana. Itu dari sudut pembuka dan penutupan bagi surah At-Tin. Okey, boleh faham? Boleh jelas? Perlu saya ulang? Nanti bagi tahu. Okey. Sekarang saya nak ajak tuan-tuan kepada surah yang berikutnya. Kita masuk surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayatnya lebih banyak daripada surah Asy-Syarah dengan surah Ad-Duha. Kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh lihat muka surat nombor 597. Kita akan menemui surah Al-Alaq ada 19 ayat. Okey. Surah Al-Alaq saya nak buat teknik gabungan. Apa teknik gabung tu? Maksudnya macam ni. Kalau dekat okey bukan. Surah Al-Alaq ni sekejap, saya sempat bahagi tadi kejap ya. Okey. Surah Al-Alaq saya nak kongsikan
bagaimana, sebab ayat dia banyak, jadi kita boleh besarkan lagi, kita boleh kembangkan lagi, ada dua sudut pembuka, ada dua sudut penutup. Kalau macam ayat pendek tadi, kita boleh jumpa satu pembuka, satu penutup perkaitan. Tapi surah Al-Alaq ni sebab ayat dia 19, boleh kita melihat sudut pandang yang lebih luas. Maksudnya ada sudut pertama pembuka dan ada sudut yang kedua pembuka. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu apa tujuan surah Al-Alaq diturunkan. Surah Al-Alaq Allah Ta'ala turunkan sebenarnya objektifnya nak ajak manusia ni sembah Allah, tauhidkan Allah. Kenapa? Kenapa Allah itu ajak untuk menyembah dia, beribadat hanya kepada dia, mentauhidkan dia? Kerana Allah kerana Allah dah kurniakan manusia ni dua nikmat yang sangat besar. Nikmat apa? Nikmat kewujudan manusia itu sendiri. Lepas tu nikmat manusia dapat ilmu. Dua nikmat yang besar. Nikmat Allah hidupkan manusia tu. Adakan manusia tu. Itu nikmat yang paling utamalah. Kemudian Allah kata, dah manusia tu hidup, bagi dia keistimewaan dengan bagi dia ilmu. Okey, ini adalah tujuan bagi surah Al-Alaq. Okey, jelas. Okey, tapi kita bukan nak perincikan tentang tujuan, tapi saya nak ingatkan balik semula tentang tujuan surah Al-Alaq. Okey, kita lihat pembukaan surah Al-Alaq. Okey, kita tengok sudut pandang yang pertama, pembuka surah Al-Alaq. Kalau kita ambil ayat pertama, kita akan jumpa ada perintah. Ada perintah datangnya dari Allah. Perintah apa? Iqra, baca. Perintah tak suruh baca tu? Ya, ia adalah perintah. Kalau kita tengok ayat tu, kita akan jumpa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Perintah. Allah perintahkan baca. Okey. Kalau kita tengok kepada penutup, ada apa dekat penutup? Kalau kita baca dekat penutup, Allah menutup surah Al-Alaq pada ayat yang ke-19 dengan perintah juga. Dibuka dengan perintah, ditutup dengan perintah. Tapi perintah apa dekat penutup tu? Allah perintahkan supaya apa? Supaya Nabi ini sujud, tunduk pada Allah. Apa persamaan dia? Persamaan dia, pembuka perintah, ditutup pun dengan perintah. Okay, kita tengoklah ayat 19 tu bunyinya apa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtari. Kan penuh dengan perintah. Tuhan kata, janganlah engkau ikut kehendak manusia itu. Lepas tu Allah perintahkan apa lagi? Sujudlah. Lepas tu Allah perintahkan apa lagi? Waqtarib, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi menarik dia, pembuka penutup berkaitan dengan perintah. Okey, itu sudut yang pertama. Mari kita tengok sudut yang kedua pula, pembuka dan penutup. Okey. Sudut kedua, kita boleh dapati pembukaan surah Al-Alaq, Allah mencerita tentang bagaimana ilmu manusia itu dapat. Ataupun dalam erti kata lain, sumber ilmu yang manusia dapat ni dari siapa dan apa cara dia. Itulah ayat 1 sampai ayat 5.
Okey, itu dekat pembuka. Maknanya pembuka cerita tentang ilmu. Cerita tentang ilmu. Cerita tentang ilmu tu tentang apa? Ilmu tentang macam mana ilmu tu dapat, bentuk ilmu tu dari apa. Jadi kalau kita baca ayat 1 sampai 5, kita akan jumpalah ilmu tu Allah kata datang dari Allah. Allah yang bagi ilmu tu. Tapi jalan ilmu itu diterima melalui jalan baca. Lepas tu jalan apa lagi? Melalui jalan dengan pena. Baca dan tulis. Baca dan tulis itu adalah jalan kepada dapat ilmu. Tapi siapa yang ajar boleh baca, siapa yang ajar boleh tulis? Jawapannya adalah Allah. Okey. Ringkasan dia, pembuka ni cerita tentang ilmu. Okey. Apa penutupan dia? Kalau kita buka kepada penutupan, Allah, sudut ni saya salah tulis ni. Okey, saya kena betulkan sekejap. Saya betulkan slide yang saya nak bentangkan ni sekejap ya. Sekejap, saya terus salah tulis. Sekejap. Okey. Penutupan. Penutup. Okey, bismillah. Tuan sempat tulis tak? Sempat salin tak? Sempat, Ustaz. Okey. Apa suara tu? Macam dia kejap ya. Mana pula saya punya mouse ni? Sekejap ya. Mohon maaf. Dia macam hilang saya punya ni sekejap. Okey, jumpa dah. Alhamdulillah. Sekejap ya. Saya tunjukkan dia punya nota tadi tu. Okey, saya dah baiki dah. Okey. Okey, nampak tak penutup dia? Okey. Penutup dia, Allah nak cerita tentang kalau kita dah ada ilmu. Betul. Dah ada ilmu. So, ilmu tu kena buat apa? Kita dapat ilmu melalui membaca. Kita dah dapat ilmu melalui menulis. Siapa yang ajar baca tu? Allah. Siapa yang ajar ilmu daripada mencatat tu? Allah. Jadi secara tak langsung, ingat tak tujuan surah Al-Alaq tu apa? Kalau dah tahu dapat nikmat ilmu itu, maka natijahnya kenalah sembah Allah. Jadi penutup surah ini ditutup pada ayat yang ke-19 adalah ilmu yang telah didapati pada pembuka tadi, apa yang kena buat? Jawapan dia adalah kenalah sujud dengan waqtarib. Inilah penutup dia. Jadi kalau kita dah membaca, okay, dah kenal Allah melalui membaca, dah kenal Allah melalui kita menulis, syukur kita dengan ilmu ni lah kita dapat hidup. Betul, kita dapat menikmati dunia ni. Dengan ilmu ni lah kita dapat cari rezeki, ilmu ni lah kita menikmati kesenangan. Tapi kalau dah mengetahui kepentingan ilmu tadi itu, maka kena buat apa? Maka kesan orang yang berilmu ini diterangkan pada penutup surah. Kamu kena wasjud waqtarib. Sujudlah dan dampinglah dirimu kepada Allah. Itu yang benar. Bukan dapat ilmu lawan Allah. Bukan dapat ilmu enggan takbur kepada Allah. Nak sujud, payah nak sujud kepada Allah. Kan? Nak dekatkan diri dengan Allah. Jangan. Penutup surah kata, kalau kau dah tahu sumber ilmu itu,
Maka apa kesan dah dapat ilmu? Apa kesan ilmu itu? Ilmu yang didapati itu perlulah diamalkan. Apa kesan ilmu tu? Sujud dan dekatkan diri kita kepada Allah. Itulah sudut kedua bagi pembuka dan penutupan bagi surah Al-Alaq. Okay, saya bawa ada dua sudut pembuka penutup sebab ayat dia panjang sikit. Okay. Kali ni kita lihat pula pada surah yang berikutnya, surah Al-Qadar. Okay. Surah Al-Qadar ayatnya hanya 5 saja. Okay. Macam mana kita nak melihat pembuka dan penutup? Okay. Mudah saja. Okay. Kita lihat terlebih dahulu kepada pembuka dia. Pembuka surah Al-Qadar, ini semua orang hafal surah Al-Qadar. Pembuka iaitu pada ayat yang pertama Allah menyebut tentang malam Al-Qadar. Jadi pembuka Allah menyebut tentang malam Al-Qadar. Cuba tengok pada penutup dia. Kalau tengok pada penutup, okey, Allah menyebut tentang penamat malam Al-Qadar. Ataupun Allah, saya tersalah lagi tulis pembuka dia. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya tulis apa? Nutup. Okey, save dulu. Okey, sekejap. Okey, penutup. Penutup dia tentang apa? Penutupnya Allah menyebut tentang malam Al-Qadar tu bila tamatnya. Jadi, pembuka dan penutup berkaitan dengan isu yang sama. Isu yang sama tu tentang apa? Tentang malam Al-Qadar. Cuma kalau pembuka Allah menyebut tentang malam Al-Qadar itu secara umum. Okey, tapi dekat penutupan Allah menutupi surah Al-Qadar dengan menerangkan bila berakhirnya malam Al-Qadar itu. Waktu kita jumpa dekat ayat 5, Allah kata, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah kata, sejahtera malam tu sampai terbit fajar. Ya, terbit fajar. Terbit fajar menunjukkan penamat bagi malam Al-Qadar yang telah diterangkan pada ayat yang pertama. Dia pembuka dan penutup. Okay. Mudah saja. Tapi kalau kita nak tengok pada tujuan dia, maka para ulama mengatakan, kalau tengok pembuka penutup pasal malam-malam Al-Qadar kan, jadi penutupan tujuan surah Al-Qadar ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita betapa agungnya malam Al-Qadar tu. Sehingga kan pembuka pasal malam Al-Qadar, penutupan pun pasal malam Al-Qadar. Sampaikan Allah nak suruh kita ni ambil perhatian. Malam Al-Qadar ni jangan dilepaskan. Allah terang pada penutup tu bila dia tamat. Jadi kesimpulannya 5 ayat surah Al-Qadar, surah yang menjelaskan betapa agungnya malam Al-Qadar. Okay. Kita mudah faham sebab ayat ni biasa kita dengar, kita pun selalu baca. Jadi saya tak perlu perincikan dengan lebih lama. Baik, kita teruskan kepada surah yang berikutnya, iaitu suratul Al-Bayyinah. Okey, kita tengok dekat suratul Bayyinah. Okey, surah Al-Bayyinah ni kalau kita rujuk dalam Al-Quran, muka surat 598,
kita akan menemui surah Al-Bayyinah ada lebih kurang 8 ayat. Okey. 8 ayat surah Al-Bayyinah ni Allah sebenarnya diturunkan surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang nak menjelaskan bahawasanya siapa itu Al-Bayyinah. Siapa dan apa itu Al-Bayyinah. Okey, Al-Bayyinah bagi suratul Bayyinah, Al-Bayyinah kan maksud dia apa? Bukti yang nyata. Bukti yang nyata tu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran yang Nabi sampaikan. Jadi surah Al-Bayyinah yang 8 ayat ni dia akan berkisahkan tentang bahawasanya Allah Ta'ala telah datangkan bukti yang nyata itu kepada manusia. Okay. Jadi, kalau bukti yang nyata yang membuktikan kebenaran Islam, maka tak seharusnya ditolak. Tak sepatutnya ditolak, tapi sepatutnya diterima. Okay, jadi kita lihat pada pembukaan. Okay, kalau kita tengok dekat pembukaan, kita ambil 3 ayat pertama berkaitan dengan bagaimana Allah Ta'ala telah datangkan Al-Bayyinah itu kepada manusia. Allah datangkan pada ayat 1 sampai 3. Kita akan jumpa ayat dia. Allah menceritakan pada ayat 1 cerita tentang orang kafir yang terdiri daripada 2 kumpulan, iaitu Ahlul Kitab dan juga orang musyrikin. Okay. Kemudian Allah terangkanlah Al-Bayyinah itu apa. Okay. Boleh jelas? Okay. Apabila kita baca dekat penutup, Allah menceritakan tentang cerita tentang apa? Kita ambil ayat 6 dengan ayat 8. Kita akan menemui Allah menceritakan tentang apakah balasan kepada manusia apabila Al-Bayyinah itu telah didatangkan. Al-Bayyinah telah didatangkan, telah dijelaskan pada pembukaan. Jadi pada penutupan, Allah menceritakan kepada kita ayat 6 sampai ayat 8, 2 jenis manusia yang menolak Al-Bayyinah dan yang menerima Al-Bayyinah. Yang menerima Al-Bayyinah, yang menolak Al-Bayyinah itu apa balasannya? Dan yang beriman, yang menerima Al-Bayyinah itu apa balasannya? Jadi, kalau kita gabungkan pembuka dengan penutup, dia berkisahkan tentang Al-Bayyinah itu sendiri. Okay, tapi dekat ayat yang 1 sampai 3 pembuka tadi, Allah melebih menyebut tentang Al-Bayyinah itu telah terbukti didatangkan dan apa itu Al-Bayyinah. Pada penutupan, Allah menyebut tentang apakah balasan dari sudut penolakan dan penerimaan Al-Bayyinah. Okay. Kita terus kepada surah yang berikutnya, iaitu Al-Zalzalah. Okey, surah Al-Zalzalah jumlah ayat dia sama macam surah Al-Bayyinah, 8 ayat.
Surah Zalzalah ni, tujuan dia sebenarnya Allah nak menyebut tentang goncangan. Kata kunci itu sebenarnya kaitan dengan goncangan. Goncangan itu merujuk kepada goncangan yang hakiki, iaitu pada bumi itu digoncangkan. Dan goncangan itu juga sebenarnya goncangan kepada hati manusia. Hati manusia akan rasa tergoncang yang sangat dahsyat apabila bumi ini digoncangkan. Okey. Mari kita lihat apakah pecahan ayat bagi surah Al-Bayyinah. Surah Al-Zalzalah. Okey. Saya kembali kepada metodologi membuat pembahagian. Kerana ada maklumat yang dia bersambungan. Jadi saya lebih cadangkan, bukan saya cadangkanlah, sebenarnya para ulama pun mereka melihat kepada, boleh lihat dari sudut pembahagian lah. Pembahagian tu lebih senang untuk kita memahami ke-8 ayat bagi suratul Zalzalah. Okey, surah Zalzalah kalau kita bahagikan daripada 8 ayat tu, kita bahagi jadi 2. Ada bahagian pertama, ada bahagian kedua. Bahagian yang pertama, ayat 1 sampai 5, Allah menyebut tentang bumi itu digoncangkan dan apa yang terjadi ketika bumi itu digoncangkan. Okey, boleh faham ayat nombor 1 sampai 5. Maknanya dia fokus tentang bumi. Al-ardu, bumi. Dia fokus tentang bumi. Kenapa dengan bumi ni? Ingat tak? Bumi ni siapa yang menghuni bumi ni? Jawapannya adalah al-insan, manusia. Ada kaitan tak dengan surah yang kita belajar tadi tu? Yang kita belajar bermula daripada surah apa tadi? Surah Asy-Syara, surah At-Tin, kan cerita pasal tempat dan sebagainya kan? Okey. Manusia yang menghuni bumi ni. Tapi bumi ni satu ketika dia akan digoncangkan. Jadi ketika dia digoncangkan, apa yang berlaku bagi penduduk bumi ini? Okey, itu dekat pembukaan. Itu dekat bahagian yang pertama. Okey. Apabila kita lihat bahagian yang kedua, kita kena sambunglah, ambil ayat 6 sampai keseluruhan. Kita lihat bahagian yang kedua ni Allah cerita pasal bumi juga. Tapi kenapa dengan bumi ni? Pada ketika ni Allah nak cerita tentang amal manusia semasa mereka berada di bumi. Amal manusia semasa di bumi ni nak dibuat apa? Nak dikaitkan dengan hisab. Kalau pembahagian 1, Allah cerita tentang apa yang berlaku ketika bumi ini digoncangkan. Okey. Tapi pada penutupan, Allah nak menceritakan tentang bahawasanya ketika mana bumi ini belum lagi digoncangkan, manusia hidup di atas muka bumi ini, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat itu mereka kena tanggung
tanggung dari sudut apa? Kita kena bacalah ayat 6 sampai 8 tu. Kita akan jumpa Allah kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Allah kata dua. Allah sebut tentang syarriyarah dengan khairiyarah. Allah menyebut tentang kejap ya, kita tengok kat sini. Oh maaf saya terlukis sini. Allah menyebut tentang khaira, Allah menyebut tentang syarra. Allah menyebut tentang kebaikan amal kebaikan, dan Allah tengok amal keburukan. Apa berkaitan dengan bahagian satu? Perkaitan dia adalah bahagian satu menceritakan tentang bumi satu ketika nanti yang didiami oleh manusia ini akan hancur melalui goncangan. Lepas tu manusia tu apa jadi dekat mereka? Okay. Pada bahagian yang kedua, Allah menceritakan tentang kenapa bumi itu digoncangkan. Bumi itu digoncangkan kerana ia nak pergi kepada hari akhirat. Kenapa hari akhirat? Hari akhirat, hari sesi Allah menghisap apa-apa kebaikan yang manusia buat semasa bumi itu masih ada. Apa-apa keburukan yang manusia buat itu walaupun seberat zarah semasa bumi ini masih ada. Jadi itulah bahagian satu dengan bahagian dua. Okey, mari kita lihat surah yang terakhir sekali pada malam ini. Kita nak belajar surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Okey. Surah Al-Adiyat ni ada 9 ayat, ada 11 ayat. Okay. 11 ayat surah Al-Adiyat ini berkisahkan tentang apa? Surah Al-Adiyat ini Allah Ta'ala nak kisahkan, Allah Ta'ala nak perihalkan tentang nikmat sebenarnya. Tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu apa? Kuda perang yang digunakan oleh manusia. Tapi ada manusia gunakan kuda perang itu yang berlari dengan laju ini untuk menegakkan agama Allah. Ada manusia gunakan kuda perang yang berlari dengan laju itu untuk melawan Islam, berperang dengan Nabi. Jadi surah Al-Adiyat, surah yang Allah nak menerangkan apa yang patut manusia gunakan nikmat Allah seperti kuda perang itu sebenarnya untuk apa dan tak patut digunakan untuk apa. Itulah surah Al-Adiyat. Okay. Kita lihat dia punya pembuka dan penutupnya. Tapi saya pecahkan dia kepada bahagian. Okay. Bahagian yang pertama, kejap, saya ada buat dua jenis kot. Oh, ya betul. Okay, surah Al-Adiyat ni saya buat kombinasi pembuka dan penutup. Saya buat kombinasi antara bahagian dengan bahagian. Okay, kejap lagi saya tunjukkan. Okay, kita tengok yang bahagian dulu. Dari sudut bentuk melihat segmen. Kalau saya sebut segmen ni, maksudnya kita bahagikan 11 ayat tu kepada bahagian-bahagian. Jadi kalau kita ambil 8 ayat yang pertama, surat Al-Adiyat, Allah menceritakan tentang sifat manusia yang tidak bersyukur dan mereka itu bakhil. Boleh lihat pada ayat 1 sampai ayat 8. Maksudnya,
Bahagian yang 8 ayat pertama menyebutkan tentang sifat manusia apa? Sifat manusia yang mereka ini tidak bersyukur. Lakanud dan sifat manusia yang lihubbil khairi lasyadid. Mereka sangat cinta melampau kepada harta, merujuk kepada bakhil. Apa berkaitan dengan kuda perang ayat 1 sampai 5? Kuda perang itu merupakan nikmat yang perlu disyukuri. Cara mensyukuri nikmat kuda perang itu digunakan untuk apa? Macam kita sebut dekat tujuan surah tadi. Maknanya, 5 ayat pertama surah Al-Adiyat menceritakan tentang nikmat kuda yang berlari dengan laju. Okey. Lepas tu, ayat yang berikutnya Allah menyebut tentang sifat manusia yang sangat tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Antara contohnya, penggunaan kuda yang berlari dengan laju tadi itu. Okey, lepas tu Allah kata manusia ini sifatnya bakhil terhadap hartanya. Okey, itu bahagian pertama. Cuba kita tengok bahagian yang kedua. Kita kena ambil ayat yang baki dia. Kalau ada 11 ayat, kita ambil daripada ayat 9 sampai ayat 11. Okey, kita letakkan dia bahagian yang kedua. Okey, Allah menyebutkan maklumat yang sama macam dekat pembuka. Macam pembuka. Tetapi Allah menyebut tentang apa? Allah menyebut tentang sifat manusia tadi. Yang ambil yang tadi juga. Macam pembuka tadi. Tetapi Allah nak perihalkan lagi. Allah Ta'ala ni, dia maha mengetahui ni. Pengetahuan Allah terhadap kalau dekat pembuka Allah kata betapa tak bersyukurnya manusia itu, betapa cinta melampau-lampau dia kepada harta tadi itu, maka dekat bahagian yang kedua ni Allah nak menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bagaimana Allah mengetahui betapa teruknya, betapa dalamnya sifat tidak bersyukur dan sifat bakhil manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacalah ayat 9 sampai 11. Kita akan jumpa Allah menyebutkan tentang apa? Kalau kita baca ayat nombor 10, Allah kata wa husila ma fis sudur. Allah kata akan dan dizahirkan, dinampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Ada kaitan tadi tentang syukur, tentang bakhil tadi ni. Lepas tu Allah kata inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah ni maha mendalam pengetahuannya tentang keadaan mereka di hari akhirat. Di akhirat tu mereka itu kembali kepada isu apa? Isu tadi itulah lakanud. Isu apa? Li khubbil khairi la syadid. Okey, itu dekat pecahan bahagian. Kita tutup pengisian kita malam ni, kita lihat dari sudut pembukaan. Kalau tuan nak tengok dari sudut pembukaan, kita boleh dapati pembukaan surah Al-Adiyat tentang pengetahuan Allah juga. Benda sama. Pengetahuan Allah. Penutup pun pengetahuan Allah. Tapi beza dekat mana? Kalau pembuka, Allah ni betapa tahunya tentang tujuan kuda tu digunakan. Allah mengetahui bahawa dia ni guna kuda tu untuk apa. Maksudnya berkenaan dengan apa? Pengetahuan Allah. Tapi penutup masih pasal pengetahuan Allah juga. Tapi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa yang tersurat dan yang tersirat di dalam dada-dada
manusia untuk dihisap di hari akhirat. Benda yang sama. Di dalam manusia ni ada isu apa? Ada isu tadi itulah syukur dan sifat dia terhadap harta dia. Okey, jadi kita boleh kata pembuka dan penutup tentang pengetahuan Allah. Tentang apa? Kalau pembuka tentang penggunaan nikmat. Tapi dekat penutup tu Allah memberitahu tentang apa balasan dari sudut pengetahuan Allah terhadap nikmat-nikmat yang mereka gunakan. Baik, kita selesai bagi surah Al-Adiyat. Alhamdulillah kita selesai 6 surah. Kita pun dah sampai jam 10 suku. Jadi memang saya buat sampai surah Al-Adiyat saja. InsyaAllah kita ada 2 minggu lagi. Bulan Julai ni ada 2 kali hari Rabu. Kalau kita tengok kepada senarai surah tu tinggal lagi 14 surah yang belum kita tamatkan. Bermula daripada surah Al-Qari'ah sampai surah An-Nas, kalau saya kira ada 14 surah lagi. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu pada 20 hari bulan 7 bersamaan 20 Zulhijjah, kita akan belajar 7 surah. Bermula daripada surah Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-'Asr, Al-Humaza, Al-Fil, dan kita akan belajar juga surah kita belajar surah sampai surah Quraisy. Lepas tu minggu yang satu lagi, iaitu pada 27 hari bulan 7 bersamaan dengan 27 Zulhijjah, kita belajar surah Al-Ma'un sampailah surah An-Nas. Maknanya penghujung bulan 7 Rabu yang 2 minggu akan datang, kita akan tamatkan pembelajaran tentang di terbalik pembuka dan penutupan 114 surah di dalam Al-Quran. Moga-moga kita dapat banyak kebaikan daripada pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan mendalami 7 surah yang seterusnya, insya-Allah. Jadi ada apa-apa pertanyaan sebelum kita tamatkan? Ada apa-apa pengulangan yang perlu saya lakukan? Okey. Kalau tiada, pasal nota kita jangan bimbang. InsyaAllah nanti saya akan beri keseluruhan dia. Lepas tu kita akan kumpulkan dan kita akan bagi daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada surah An-Nas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.